إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Sebelum kita masuk pada ayat yang seterusnya, untuk sambungan sedikit berhubung dengan ayat minggu lepas tentang masal perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita antara yang hak dan yang batil. Perumpamaannya seperti air hujan yang turun daripada langit. Air hujan itu ialah wahyu yang diberikan kepada manusia, kemudian ia mengalir pada audiyah. Fasalat audiyah itu mengalirlah ia pada kawasan lembah, kawasan saliran air. Audiyah itu maknanya hati. Air yang mengalir itu ada padanya az-zabat, yakni usak, buih-buih, kotoran-kotoran yang tidak diperlukan. Itu adalah tamsilan bagi yang batil. Manakala air yang mengalir dan memberi manfaat adalah tamsilan bagi yang hak. Kita boleh ambil satu contoh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mathali wa mathalukum kamathali rajulin istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu ja'ala al-firash wa hadhihi ad-dawab allati yaqa'na fi an-nar wa ja'ala yahjuzuhunna wa yaghlibannahu fayaqtahimanna fiha فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها." Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan juga Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Perumpamaanku dan perumpamaan kamu seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi kawasan sekelilingnya, maka jadilah serangga-serangga seperti kelkatu. Kan waktu hari hujan ni kalau biasa kelkatu keluar dia akan cari tempat yang ada cahaya. Jadi Nabi membandingkan diri dia seperti seorang yang menyalakan api, manakala katu yang likung api ke pasal ada cahaya, kerana mahukan kepada cahaya itu adalah semua manusia dia. Padahal baginda berusaha untuk menarik manusia supaya tidak masuk neraka, tetapi oleh kerana manusia tidak terima, manusia-manusia yang engkar tidak terima dakwah baginda, yaqa'na fi nar, jatuhlah mereka dalam api sebagaimana al-firash, kelkatu atau serangga yang berterbangan itu masuk dalam api. Ini salah satu masal untuk kita tambah sebagai contoh bagi ayat telah dibaca minggu lepas. Kita sambung kepada ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به والذين لم يستجيبوا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم
bi'sal mihad. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Sadaqallahul azim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Untuk orang-orang yang menyahut, yang menerima akan seruan Tuhan mereka, bagi mereka al-husna, balasan terbaik, yakni balasan syurga. Walladzina lam yastajibu lahu, dan orang-orang yang tidak menyahut, yang tidak menerima seruan Allah Ta'ala, law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu naftadaw bih. Kalaulah bagi mereka itu segala yang di atas muka bumi ini semuanya dan yang seumpamanya, nescaya mereka akan menembusnya. Yani orang-orang yang kafir, seandainya mereka boleh menembus diri mereka dengan harta yang mereka miliki semuanya di atas dunia, mereka akan cuba menembusnya, tetapi tidak akan diterima tebusan itu. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itulah orang-orang yang disediakan untuk mereka seburuk-buruk hisab, perhitungan amalan, dan tempat tinggal mereka neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk hamparan tempat duduk bagi mereka. Al-mihad al-firash. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Orang-orang yang menyahut, yang menerima akan seruan Tuhan mereka itu ata'ullah wa rasulah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wanqadu li awamirihi, yang akur patuh kepada perintah-perintahnya. Wasaddaqu akhbarahu al-madiyah wal atiyah, yang membenarkan segala perkhabarannya untuk perkara yang lepas dan perkara yang akan datang. Istajaba yastajibu, dengan maksud menerima, menyahut, patuh, akur, terima tanpa ada rasa sebarang masalah dalam hati, boleh terima. Istajaba yastajibu, dan perintah untuk terima ni diulang bukan sekali dua, banyak. Ayat ni mari dalam bentuk bukan perintah, ayat ni mari dalam bentuk mengkhabarkan bahawa orang-orang yang beriman dan menerima dakwah Rasul, lalu mereka menyahut perintah Tuhan mereka, maka bagi mereka syurga. Dan perintah untuk terima ni sudah disebut banyak kali dalam Quran, dalam surah Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka kata Allah Ta'ala, aku dekat, aku menerima, memenuhi permintaan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa, maka falyastajibu li, maka terimalah akan seruanku untuk kamu mengamalkan agama ini. Itu perintah untuk falyastajibu, mari dengan perintah falyastajibulah dakwah ini. Dalam surah Al-Anfal telah kita baca dulu, lama dah tafsirannya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, terimalah, sahutlah akan seruan, panggilan daripada Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang Allah Ta'ala suruh, yang Rasul suruh, terimalah. Kerana seruan itu adalah sesuatu yang boleh menghidupkan jiwa kamu. Dan orang-orang yang terima seruan ini, dia akan menyesal di akhirat.
dia dua keadaan. Sama ada orang tu kalau dia Islam pun Islam dalam bentuk yang hipokrit lah. Dia Islam luar je, tapi dalam tu tak si istajab, tak si terima. Itu satu keadaan. Keadaan yang kedua, orang yang memang tak terima secara total, kafir lah. Kedua-dua ni adalah orang yang rugi. Baik, adapun orang yang terima, maka dia menjadi orang beriman. Kita boleh baca kisahnya di akhir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi berselisih ganti siang dan malam menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal, orang yang ingat kepada Allah, sama ada dia duduk, dia berdiri, dia berbaring. Dan dinyatakan beberapa ayat berikut tentang doa orang-orang yang beriman. Maka untuk memenuhi doa itu, Allah Ta'ala beritahu, fastajaba lahum rabbuhum. Allah Ta'ala memenuhi permintaan mereka, doa mereka, kerana mereka telah memenuhi seruan Allah Ta'ala supaya terima agama ini. Oleh kerana mereka ini orang beriman dan menerima agama Allah Ta'ala, apa sahaja doa mereka akan diterima. Tapi bagi orang kafir yang tidak terima dakwah ni, walaupun mereka berdoa, minta apa sahaja, dunia dan akhirat tidak akan dimakbulkan untuk mereka. Kita boleh lihat lagi dalam surah Asy-Syura. Di akhir surah Asy-Syura, Allah Ta'ala menceritakan suatu gambaran yang dahsyat dan menakutkan tentang keadaan orang-orang yang zalim. Wa tara adh-dhalimina lamma ra'awul 'adzaba yaquluna hal ila maraddin min sabil. Engkau ya Muhammad akan melihat orang-orang zalim, keadaan orang-orang zalim ketika mereka melihat azab. Lalu mereka berkata, adakah terdapat jalan untuk lari daripada azab? Dan kamu juga melihat wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Kamu melihat mereka itu dalam keadaan khusyuk, penuh rasa hina, takut, dan mereka berada dalam keadaan macam mana? Di penjuru yang tersembunyi. Lalu berkatalah orang-orang yang beriman, sesungguhnya innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Kemudian datanglah ayat yang memerintahkan supaya istajibu li rabbikum. Kalaulah begitu keadaan orang-orang zalim yang kafir di hari kiamat, supaya kamu tidak menghadapi situasi yang begitu, maka Allah Ta'ala kata istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Terimalah akan seruan Tuhan kamu, terimalah apa dia dakwah ini, seruan ini, sebelum datangnya hari yang tidak ada sesiapa yang dapat menolaknya. Kesusahan di hari kiamat tidak ada sesiapa yang dapat menolaknya. Orang yang selamat adalah orang yang dipelihara, yang dijaga oleh Allah, kerana mereka itu menerima agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang faham dan tahu, tidak ada sebab untuk dia tidak terima. Istajaba yastajibu, terima. Kalau orang itu tak terima dalam keadaan dia tahu, bermakna dia adalah orang yang sangat rugi, yang sangat bodoh. Kalau tak tahu lain cerita, dia tahu tapi dia tak terima. Sama dalam bab yang telah kita sentuh, ayat 256 surah Baqarah itu, lepas ayat kursi, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tak cukup kita baca segerat tu, kena baca habis. Kenapa tidak ada paksaan? Sebab qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah nyata antara jalan petunjuk dengan jalan sesat. Apabila manusia sudah nampak jalan petunjuk begini, jalan petunjuk jalannya cantik, comel, lurus, bersih, jalan sesat ni jalan yang bengkang-bengkok, jalan yang kotor, cemar, ada duri, ada kaca, apa dia pilih jalan tu? Jadi kalau pilih jalan tu, tidak ada sebab untuk kamu mengambil jalan tu. Kenapa tidak pilih jalan yang betul? Oleh kerana jalan betul ni ada, maka persoalan agama yang sudah jelas begini tidak perlu paksa. Kalau kita beritahu, nampak dah seseorang itu nampak, untuk ke sana ada dua laluan. Jalan ni okey, jalan ni comel, bau tak. Jalan comel, sedap lalu. Pak jalan ni jalan kampung, berbatu-batu. Maka tak perlu kita kata ikutlah jalan molek. Manusia boleh fikir sendiri. Boleh fikir sendiri. Maka dia, sebab tu dalam ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam, tak perlu paksa. Sebab manusia bila nampak dah ada hujah,
Maka apa sebab mereka menolak? Kecuali kalau mereka terus mengikut hawa nafsu. Sebab ikut hawa nafsu, manusia tidak mahu menerima agama Allah, ataupun tidak mahu mengamalkan ajaran agama yang sebenarnya. Maka sesiapa yang dapat menerima dan mengamalkannya, dijanjikan baginya al-husna, yakni al-jannah. Termasuklah di kalangan masyarakat jin semasa Nabi dan dia punya pembantunya Zaid bin Harithah kembali daripada dakwah di Taif. Nabi pergi ke Taif atas misi dakwah untuk mengajak beberapa orang ahli keluarga sanak saudaranya yang berada di sana, tetapi telah ditolak dengan sangat menyedihkan. Balik semula ke Mekah. Apabila sampai semula ke Mekah, nak masuk ke Mekah ni payah. Terpaksa minta bantuan seorang lelaki musyrik nama Jubair bin Mut'im yang masa tu belum masuk Islam. Masuk ke situ, Nabi singgah dekat satu tempat yang banyak kebun pokok taman, dan dia berhenti untuk solat subuh di situ. Untuk solat, tak pasti solat subuh ke apa, tapi adalah dia berhenti situ untuk berhenti seketika dan turunnya wahyu. Wahyu dimaksudkan ayat di akhir surah Al-Ahqaf. Sengaja aku sebut cerita ni sebab nak kaitkan dengan istajaba yastajibu tadi. Rujuk dari surah Al-Ahqaf dalam juzuk yang ke-26. Di akhir itu ada satu muka surat cerita tentang bab jin. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Ingatlah ketika kami bawakan kepadamu ya Muhammad sekumpulan daripada jin yang mendengar Al-Quran. Jin ni walaupun dia jin, jin ni tak payahlah, jin ni asal adalah makhluk daripada api. Api ni sifat dia panah. Syaitan iblis yang derhaka itu pun daripada kalangan jin. Ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Iblis, syaitan yang itu jin yang kafir. Adapun jin yang beriman, apabila dia mendengar ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan selepas Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Kitab ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Kalau begitu, ya qaumana ajibu da'i Allah, terimalah, sahutlah seruan orang yang ajak kamu ke jalan Allah. Itu jin. Jadi kalau manusia hak kafir, hak tak terima, supaya sebab dengan jin juga. Sebab tu manusia yang kafir supaya dengan jin yang kafir. Jin yang beriman sama dengan manusia yang beriman. Maknanya di sisi Allah Ta'ala, orang yang beriman ada kedudukan yang baik, dan orang yang kafir dapat balasan yang buruk. Kerana jin tu faham ini seruan yang benar, lalu katanya ajibu. Ajibu sama dengan istajibu, terimalah, sahutlah seruan daripada da'i Allah, orang yang menyuruh ke jalan Allah. Sebab kalau kamu terima, kamu tidak rugi. Yaghfir lakum min dhunubikum, nescaya Tuhan akan ampunkan dosa kamu. Wa yujirkum min azabin alim, dan menjauhkan kamu daripada azab yang pedih. Tapi dengan syarat kena terima. Ada setengah pandangan mengatakan jin yang paling baik itu sama kedudukan dengan manusia yang paling jahat. Wallahu a'lam, tak pasti fakta itu betul atau tidak. Kena saya mau balik. Kalau kita nak buat sesuatu tanggapan bahawa fakta ni benar, maka kena buat semakan. Kita tak, ini alam gaib, kita tak tahu betul atau tidak. Kemungkinan ada di antara jin yang lebih bertakwa, lebih baik pada kita. Sebab apa Allah kata gitu? Sebab adalah surah Ar-Rahman, bila tu ayat berulang kali ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali diulang. Nabi kata golongan jin, bila tu ayat ni dia kata na'am ya rabbana, wahai Tuhan kami, ya, tidak ada satu pun nikmat engkau yang kami dustakan, semuanya betul. Lalu Nabi kata jin tu lebih baik daripada kamu. Jin bila baca ayat ni, dengar ayat ni, dia jawab. Dia ada jawapan dia, ya.
Bila Allah Ta'ala tanya, nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Wahai Tuhan, tidak ada satu yang kami dustakan, semuanya daripada kamu. Oleh kerana jin memberi jawapan bagi soalan daripada ayat itu, Nabi kata jin yang menjawabnya dikira lebih baik daripada kamu yang tidak mengiyakan persoalan yang dikemukakan dalam ayat. Itu boleh rujuk dalam tafsir surah Ar-Rahman. Kata Imam Al-Fakhrur Razi, dipetik daripada tafsirnya Mafatihul Ghaib, At-Tafsirul Kabir. Maksud menyahut di sini adalah menyahut seruan untuk minat tauhid, mentauhidkan Allah, wal adli, berlaku adil, wan nubuwah, mengakui akan kenabian Rasul yang diutuskan, wal tizamus syara'i, melazimkan diri dengan syariat yang diturunkan melalui lisan atau lidah Rasulnya. Maka orang yang sebegini baginya al-husna ataupun al-jannah. Baik, kita pergi kepada seterusnya. Walladzina lam yastajibu, dan orang-orang yang tidak menyahut, yang tidak menerima dakwah itu, kalaulah mereka memiliki semua yang ada di atas muka bumi ini untuk ditebus diri mereka dengannya, nescaya tidak akan diterima. Untuk rujukan tambahan, sila rujuk dalam surah Az-Zumar, dalam juzuk 24 ayat 47, ada persamaan dengan ayat ni. Ayat 47 surah Az-Zumar dalam juzuk 24 yang berbunyi, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il azabi yaumal qiyamah. Dan kalaulah sekiranya bagi orang yang zalim itu segala yang di atas muka bumi ini semuanya, ataupun wa mithlahu, boleh sekali ganda lagi, kalaulah semua harta kekayaan atas muka bumi milik dia, ataupun mari sebutir lagi bumi ni, harta tu hak dia juga, untuk mereka tebus dengannya daripada azab yang buruk, maka tidak akan diterima. Atau boleh rujuk satu lagi dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat ke berapa terlupa nak tulis nombor ayat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa lam iftada bih. Ayat ni ayat terakhir dalam juzuk yang ketiga sebelum masuk lantana. Mudah gitu. Kalau buka juzuk ke-4 lantana, sebelum lantana, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, kemudian mereka itu mati dalam keadaan mereka itu kufar, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard, tidaklah diterima daripada mereka walaupun sepenuh bumi zahaban, emas, walau iftada bi, sekalipun mereka mahu menebus dengannya. Kalaulah mereka memiliki emas ni mahal. Kalau emas stokos kilo tu berapa juta dah ni. Bayangkan kalau emas di satu muka bumi ni emas, kemudian mereka nak tebuh, ya Allah ambillah emas ni, asalkan aku tidak dibakar dan neraka, tidak akan diterima. Ma tuqbila minhum, tidak akan diterima tebusan itu, dan bagi mereka azab yang pedih. Sebab tu alangkah ruginya orang hidup dalam kekafiran, kekufuran lalu mati. Allahu Akbar, rugi amat besar. Allah Ta'ala menggambarkan penyesalan itu dalam ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir, boleh jadi orang kafir ni timbul rasa keinginan, cita-cita, kalau aku duduk Islam. Ayat ni kalau tengok dari segi tafsir, ayat tu ayat kedua surah Al-Hijr dalam juzuk 14. Ulama tafsir kata apabila usatul mukminin, orang-orang beriman yang derhaka masuk neraka, lepas tu habis tempoh masa dia, mereka pun keluar. Orang-orang beriman, orang Islam yang berdosa, dia masuk neraka, tapi habis tempoh tu keluar juga lah tubik. Bila tubik ni orang kafir hak duduk neraka dah. Kalaulah aku Islam dulu, tidaklah aku kekal di neraka. Lalu kata mereka, lau kanu muslimin, kalaulah Allah Ta'ala beritahu kalaulah mereka itu Islam, maka sudah tentu mereka tidak akan kekal dan neraka. Tapi mereka sengaja tidak mahu memilih jalan yang benar kerana terlalu mengikut hawa nafsu. Oleh itu, dharhum yakulu, biarkan mereka terus makan
wa yatamatta'u, mereka berseronok, wa yulhihimul amal, mereka dilekakan oleh angan-angan dan cita-cita mereka, akhirnya mereka mati tidak beriman. Jadi kerugian yang sangat besar sehingga tidak diterima tebusan tebuh. Saya memetik penjelasan oleh Al-Imam Fakhrul Razi juga dalam tafsir ayat ini. Kata dia, seseorang itu laftadau bihi anfusahum, mereka mahu menembus segala miliknya untuk digantikan dengan dirinya supaya dia tidak masuk neraka. Yaj'aluna fida'an anfusahum 'anil 'adzab, mereka cuba menjadikan benda-benda itu sebagai penembus bagi diri mereka daripada azab. Kalau ada harta, ya Allah ambillah harta ni, tapi jangan buah aku dalam azab. Kalau ada, bahkan kalau ada keluarga pun hak sanggup ganti, suruh orang itu masuk neraka, aku tubik, maka Allah Ta'ala tidak akan terima. Kenapa siapa setara tu? Kata dia, wa'lam anna hadha anna hadha al-ma'na haqqun, dan ketahuilah makna ini adalah suatu makna yang benar. Satu perkara yang menarik untuk kita lihat pada fasa yang berbunyi, li'annal mahbub bidzat likulli insan huwa dzatuhu. Saya sangat tertarik dengan frasa ni. Dia kata li'annal mahbub bidzat, perkara yang disukai pada zat benda tu bagi setiap manusia adalah diri dia sendiri. Ulang sekali lagi, li'annal mahbub bidzat, perkara yang disukai, yang dicintai oleh manusia pada zat benda tu, gapo dia? Diri dia sendiri. Perkara yang paling manusia suka sebenarnya adalah untuk menjaga diri dia sendiri. Kenapa? Adapun yang selainnya, seseorang itu mencintainya, menyukainya kerana benda lain itu likaunihi wasilatan ila masalih dzatihi, kerana benda itu hanya menjadi wasilah, menjadi penyebab kepada memenuhi kemaslahatan zat dirinya. Merasa kalau tak ada contoh tak faham ni. Seseorang itu kata dia, kalau dia suka kepada benda, tidak ada benda pandai dia suka kecuali diri dia. Kalau kita ada harta banyak, sebab dia nak kaitkan dengan persoalan Imam Fakhrul Razi ni, dia lebih banyak pada bermain dengan falsafah, dia banyak pada pendekatan falsafah dan ahlul kalam. Sama dengan tafsir Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilal. Kalau kita menyayangi seseorang, mesti ada sebab, wasilah. Sebab boleh jadi orang itu banyak tolong kita. Kalau kita meminati seseorang perempuan, lalu kita nak mengahwini dia, mungkin dengan sebab kita rasa dia ni orang juruh, orang comel, dan juruh comel itu membahagiakan kita. Mana ada sebab. Tapi kalau tak ada sebab-sebab apa, maka tidak timbul hub cinta kita kepada dia. Tapi yang paling manusia cintai adalah diri dia, sebab ada penyebab untuk dia jaga diri dia. Kita suka kepada orang sebab kaitan dengan diri kita. Kita suka kepada harta sebab diri kita. Kita ambil contoh, kalau kita ada 10 orang, mungkin 2-3 orang kita sayang lebih, orang lain kurang. Sebab kita rasa 2-3 orang ni boleh banyak memberi maslahah, manfaat kepada kita berbanding orang lain. Kita rasa perhabis harta saja pegang, tak ada apa hasil ke boleh. Begitulah kalau bahasa muda. Kita nak marah kepada anak yang tidak dengar kata kita. Sebab kesimpulannya, apa sahaja yang kita miliki, anak kita, keluarga kita, harta kita, kita melihat kepada sejauh mana benda itu memberi masalah, maslahah untuk zat diri kita. Sebab tu orang kafir di hari kiamat, apabila mereka melihat hebatnya azab neraka, lalu mereka berkata, wahai Tuhan, kalau aku harta ni aku ada ni, ambillah, tapi tolonglah jangan ubah aku neraka. Tuhan tak terima. Kita ambil contoh mudah gini, kalau kita ada harta banyak, tiba-tiba datang seorang pencuri perampok, dia kata, kalau kamu tak ui harta kamu, aku kerak tanganmu. Dia kata, tak sebanyak, dia nak 1 juta je. Kebetulan kita ada, contohnya kita ada 9 juta. Kita kata tak usah 1 juta, mau ambil perhabis tak pun 9 juta, tapi aku tidak sanggup kehilangan tanganku. Sebab kita tahu nilai tangan kita tu, mari 10 juta pun tak boleh beli kedai. Kalau beli tangan palsu pun nilai dia melebihi 10 juta. Memang tak ada lah, tak ada, original tak ada lah. Maka kita mengatakan kepada pencuri itu, ambillah duit aku banyak mana pun, tapi tolong jangan kerak tangan aku. Itu untuk menunjukkan bahawa senyum manusia ni lebih suka kepada menjaga maslahat zatnya. Soal harta tu benda di luar diri dia. Oleh kerana itu kita melihat
Apabila seseorang itu cintanya kepada Allah dan Rasulnya sangat tinggi, mereka sanggup korbankan nyawa sendiri. Para sahabat untuk jihad fisabilillah, untuk fisabilillah kerana jalan Allah, sanggup putus tangan, ada yang putus kaki, ada yang mati syahid terus. Kalau tak mati syahid pun balik pun dalam keadaan luka situ luka sini. Tapi mereka sanggup menghadapi keadaan yang sebegitu kerana cinta mereka kepada Allah. Mereka tebus nyawa dan harta benda dengan jihad fi sabilillah. Sebab mereka yakin ada di sana yang lebih besar daripada itu. Iaitu masalahnya pun itu mendapat cinta Allah, keredaan Allah yang diganti dengan syurga yang kekal selamanya di akhirat. Tapi kalau tak makam tu tak sampai situ, seseorang itu tidak sanggup untuk berkorban harta dan nyawa untuk fi sabilillah. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku ni lebih ia cintai daripada ayah dia, anak dia dan semua manusia. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai Rasulullah lebih daripada dia cinta kepada ayah dia, anak dia dan semua manusia. Meletakkan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya mengatasi segala-galanya. Sebab tu sahabat dalam peperangan Uhud, ada di antaranya sanggup bila nampak anak panah mari, anak panah pada tentera musuh mari menuju tepat kepada batang tubuh Rasulullah, dia sanggup jadikan diri dia sebagai perisai, pak kena dia rumbah, asalkan tidak kena Nabi. Sebab cintanya kepada Rasulullah. Bukan tebus dengan duit, bukan tebus dengan emas perak, dah ditebus dengan nyawa. Itu gambaran bagi orang yang tinggi cintanya. Jadi perlu kita faham di sini, asal fitrah manusia, perkara yang paling disukai olehnya adalah zat diri dia. Tapi kalau kita nak jaga zat diri kita atas kepentingan dunia, ia sesuatu yang rugi. Atas kepentingan dunia. Tapi kalau untuk kepentingan agama, ia adalah suatu pelaburan yang sangat menguntungkan. Sebab tubuh badan kita ni, kalau kita tak mati syahid, mati biasa, tidak mati fi sabilillah, mati biasa, maka kita akan mati juga, dan tubuh kita pun akan hacur dari tanah juga. Dan tawaran yang telah Allah Ta'ala berikan sangat istimewa. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli daripada orang-orang beriman. Beli ke apa dia? Apa guna kalimah beli? Sebab bila beli bermakna dia akan bayar sesuatu untuk kita. Dia beli dan dia akan ganti dengan sesuatu yang lain, itu syurga. Bukanlah bermakna Allah Ta'ala berhajat kepada kita dan harta kita. Cuma ini suatu ibtila, suatu ujian. Allah Ta'ala membeli daripada orang beriman nyawa mereka, diri mereka, harta benda mereka untuk diganti dengan syurga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang pada jalan Allah, maka mereka membunuh musuh atau mereka dibunuh oleh musuh. Maksudnya mereka sanggup menembus nyawa mereka, harta benda mereka untuk jihad fi sabilillah. Adapun orang-orang kafir yang tidak terima agama Islam, mereka akan menanggung penyesalan yang sangat besar, sehingga apa sahaja tebusan yang mereka cuba buat tidak akan diterima. Baik apa kesudahannya, ulaika lahum su'ul hisab. Itulah orang-orang yang untuk mereka hisab yang terburuk. Su'ul hisab. Su'ul hisab. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menukilkan kata-kata Ibrahim An-Nakhai, seorang tokoh ulama zaman tabi'in. Ibrahim mengatakan kepada seorang lelaki bernama Farqad, ya Farqad, atadri ma su'ul hisab? Mau tahu ke apa dia tu hisab yang buruk, perhitungan amalan yang buruk bagi manusia yang kafir dari kiamat? Dia kata, Farqad jawab, la, aku tak tahu.
Lalu jawab Ibrahim An-Nakhai, ay yuhasab ar-rajul bi dhanbihi kullahu la yafqadu minhu syai'. Bahawa dihisap seorang lelaki dengan sebab dosanya semuanya, tidak tertinggal sikit pun. Allahu Akbar. Ini hisap yang berat. Jawab Ibrahim An-Nakhai sebagai tambahan kepada tafsir ayat, su'ul hisab ialah seorang lelaki yang dihisap dengan dosanya semuanya, la yafqadu minhu syai', tidak berbaki tertinggal sesuatu pun. Sebab tu dalam bab hisab ni kita akan jumpa beberapa ayat yang menyatakan hisab yang mudah dan hisab yang payah. Ada orang yang terima buku amal dia tangan kanan, ada terima tangan kiri. Kalau tangan kanan dia mai ikut depan, buku amal kita mai sebelah depan. Hak terima sebelah kiri ni mai ke belakang. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi buku amalan dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab, dihitung dengan hitungan yang mudah. Tetapi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberi buku amalan sebelah belakang, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan meraung, menjerit dengan suara yang kuat, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk api yang menyala-nyala. Bila tu ayat ni, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, apakah yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah? Adakah setiap kita akan dihisab? Nabi kata sebenarnya maksud hisab yang mudah tu ialah al-aradu, al-ardu itu sekadar dibentangkan. Kalau baca al-ardu jadi benda bagai pula. Al-ardu sekadar al-ardu al-irdu, maknanya sekadar dibentangkan, sekadar tunjuk ya. Kerana ma min ahad, tidak ada seseorang pun apabila diminta dia baca ataupun diperhalusi hisab amalan dia, fa innama halak, dia akan binasa. Ada maksud hisab yang mudah tu ialah maksudnya sekadar Tuhan tunjuk begitu. Tapi kalau ditanya susah aja, susah dah tu. Mana orang itu akan menghadapi keadaan yang susah. Itu su'ul hisab. Sebab tu kita kena minta dengan bersungguh-sungguh, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma atini kitabi biyamini, berilah buku amalanku dengan tangan kananku, yang disebut dalam suratul Waqiah, wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan kanan, golongan kanan, golongan kiri. Nisbah kepada orang terima buku amalan yang menjadi gambaran kepada hisab yang mudah dan hisab yang payah. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ma'wa maknanya maskanhum, tempat kediaman mereka, tempat tinggal mereka neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat duduk. Al-mihad bermakna al-firash, tempat kita duduk, tempat kita hamparkan sesuatu untuk duduk. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma, maka adakah orang yang mengetahui bahawasanya apa yang diturunkan kepada Tuhan kamu itu benar, maka ia dikira sama dengan orang yang buta. Ayat ini ada istifham, tu ada persoalan. A maknanya hal. Maka adakah orang yang tahu bahawa apa yang diturunkan oleh Tuhan kepada kamu itu benar, sama dengan orang yang buta? Qila, dikatakan, ada ulama tafsir sebut ayat ini diturunkan untuk pak saudara Nabi, dua-dua pak saudara Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Abu Jahal. Hamzah bin Abu Muttalib yang tahu dakwah Nabi benar, lepas tu dia masuk Islam, dia menjadi salah seorang yang kuat menyokong Nabi sehingga dia gugur syahid dalam medan peperangan Uhud, dan dikenali dengan Sayyidus Syuhada, penghulu segala orang mati syahid itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Manakala orang yang buta ni adalah Abu Jahal, ataupun nama asalnya Abul Hakam. Perbandingan di sini antara al-mukmin dengan al-kafir, orang mukmin dengan orang yang kafir. Maka jawapannya la yastawiyani, kedua-duanya tidak sama. Bahawasanya perkara ini memberi peringatan kepada al-albab, ulil albab, orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal? Ada beberapa sifat yang kita akan baca menyusul dalam ayat yang berikutnya. Jadi apabila datangnya ayat yang dimulakan dengan istifham, hal ke,
A ke, maka kita kena bersedia untuk cari jawapannya. Di sini Allah Ta'ala membuat perbandingan tentang al-mu'min, al-kafir, atau secara khususnya untuk Hamzah bin Abdul Muttalib dengan seorang lagi Abu Jahal. Maka yang mengetahui dan yang tidak mengetahui, bandingannya seperti al-basir dengan al-a'ma, yang melihat dengan yang buta. Maksud buta di sini a'ma ialah buta pada fi qalbihi, pada hatinya. Pada hatinya. Al-kafir huwa al-jahil bid-din a'mal qalb. Orang kafir adalah orang yang jahil dengan agama dan buta hatinya. Manakala wa ulul uqul, dan orang yang berakal ialah orang yang al-mutta'iduna, yang mengambil nasihat, yang mengambil pengajaran dengan wahyu yang diturunkan. Nak tu kalau kita tak mengaji Quran, kita tak belajar, tak tahu tafsir, tak tahu isi, kita hanya tahu Quran tu adalah kitab Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu gitu ya, gitu. Tapi gapo dia ada start daripada surah pertama, juzuk pertama sampai juzuk 30 hingga surah yang terakhir, surah ke-114. Rugi. Suatu kerugian besar, sebab kita tak nampak gapo dia dimaksudkan al-haq, yang benar itu. Konten kandungnya kepada al-haq dalam Quran tu sendiri. Orang yang mengetahui adalah orang yang ada ilmu tentang apa yang ada dalam Quran. Orang yang tak tahu, tak ada ilmu, tak tahulah. Cuma dia tahu secara umum benda tu betul, benar, lalu dia beriman dengannya. Tapi apa dia yang dikatakan benar? Itu perlu kepada usaha untuk kita belajar supaya apa yang kita yakin benar, meningkatkan lagi keyakinan itu dengan lebih kuat. Ada soalan? Ya. Dari Allah Ta'ala supaya suka dari ini. Ada syaitan itu di syaitan je kalangan jin juga. Ada satu turun daripada iblis. Ya, syaitan adalah keturunan daripada iblis. Ada pendapat mengatakan iblis tu adalah dia punya peringkat atas, ketua dia. Syaitan ni peringkat bawah. Syaitan ni merujuk kepada, syaitan asal kalimah syaitana, merujuk kepada suatu makhluk yang mutamarrid, yang licik, yang sangat culah, yang sangat apa dia, susah kita nak. Apabila disebut syaitan, maka ia merakumi iblis, tapi asal kepada syaitan itu memang iblis. Sebab tu semua ayat berkenaan dengan dialog. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan malaikat di langit supaya sujud hormat kepada Adam, dan yang turut berada dalam kalangan mereka adalah iblis, maka semua ayat itu mari boleh rujuk dalam surah Baqarah, dalam surah surah Al-Isra, dalam surah Al-Kahfi. Semua itu mari dalam bentuk iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebut iblis, tak sebut syaitan. Dalam surah Al-Isra, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Dalam surah Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Sebut iblis juga. Jadi kenapa ayat berlain, cerita yang sama, sebut iblis, tak sebut syaitan? Sebab dia punya asal dia dari atas namanya iblis. Tapi bila masuk peringkat bawah, maka ia dikatakan syaitan. Sebab tu kita baca Quran diperintahkan fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu nak baca Quran, maka mintalah berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kenapa tak disebut iblis yang direjam? Sebab dia punya bawah dia tu banyak mengganggu manusia. Iblis ni asal daripada zaman Nabi Adam, tapi semuanya ada daripada keturunan jin. Dan jin itu Allah Ta'ala ciptakan daripada min marijim min nar, daripada api yang tidak ada asap. Dalam hadis Nabi sabit disebut khuliqatil malaikah min nur, diciptakan malaikat daripada cahaya. Wa khuliqal jan min marijim min nar, diciptakan jin, keturunan iblis dan syaitan, daripada api yang sangat panas, api yang tidak berasap. Manakala wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, diciptakan Adam seperti yang disifatkan kepada kamu, iaitu daripada tanah.
Ada soalan lain? Ya. Soalan luar. Jarak masa daripada start zaman Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setakat ni hamba tak jumpa lagi lah fakta secara tepat tu dari segi jarak masa, wallahu alam. Beribu tahun 60,000 Allah alam. Berdasarkan penemuan fosil ni makhluk lama DNA. Kalau kajian tu kajian saintifik atas ihtimal, atas dua, kita kata boleh jadi betul, boleh jadi tidak, ada dua lagi. Tapi secara tepat dari segi angka tu memang tidak diperincikan oleh nas syarah. Ada banyak perkara dalam agama ni, hal yang melibatkan tarikh dan ketepatan angka tu tak disebut. Apabila golongan Bani Israel berbalah sesama mereka tentang berapa orang bilangnya Ashabul Kahfi, tentang adat bilangnya, paksa dah tak tahu. Bahkan dalam Quran pun tak disebut secara tepat kata 7, tak. Ada di antara mereka mengatakan sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum, ada mengatakan 3, yang keempat tu anjing dia. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang mengatakan ni orang bukan ligat, kalau campur dengan anjing dia 7. Itu mereka hanya agak-agak secara ghaib, secara teka-teka. Wa yaquluna sab'atun, ada kata 7. Wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 itu anjing dia. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah Tuhanku yang lebih mengetahui dengan bilangannya. Sama ada bilangnya benda, bilangnya tahun, memang secara tepatnya kita tak tahu. Kemungkinan sebab tu atas kajian saintifik di atas 2, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Ada juga kajian saintifik kata dunia ni sebenarnya telah wujud di alam ini sekitar bukan berjuta tahun, kata sebut bilion tahun dah. Wallahu alam, tak tahu, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Fakta ya. Kerana sebelum diciptakan Nabi Adam, dunia ini telah didiami oleh makhluk jin yang diciptakan oleh Allah Ta'ala lebih awal daripada Nabi Adam. Jin ada dah, jin sudah ada, cuma tempoh tu bila tu tak diketahui jangka masa. Kalau 60,000 Allah Ta'ala boleh jadi betul juga. Sebab kalau daripada zaman Nabi Zaman Nabi Isa biasanya menjadi penanda aras kepada tarikh yang disebut apa, kalau kita belajar sejarah lama dipanggil sebelum Masihi. Tahun sebelum Masihi. Bila dulu kalau di Nusantara ni ada satu kerajaan yang besar, kerajaan Empayar Majapahit ataupun kerajaan Sriwijaya, di mana tamadun kerajaan ini telah berpusat di sekitar Asia Tenggara, kira-kira sekitar 2000 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi ini sebelum lahirnya Nabi Isa. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir ajalannya sebut sekitar 560 tahun. Setengah kurun. 500 tahun. Antara Nabi Isa di akad kelana barulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nak buat kajian secara lebih terperinci tentang jarak itu, mungkin atau atas pilihan masing-masing lah. Cuma untuk fakta tadi mungkin dari 2 lagi bagi hamba mungkin betul atau tidak. Tapi secara tepat kita pernah cuba mengkajilah masalah ni dalam satu tulisan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, masalah Ar-Rusul war Risalah. Dia ada dari buku tu susu galus pada zaman Nabi Adam lah, keturunan semua zaman Nabi Nuh semua, Hud, Saleh, sapalah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub semua. Memang tak ada fakta sebut tentang tahun tadi. Walaupun kita cuba cari tak jumpa. Wallahu a'lam. Tak ada. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw